Assalamualaikum dan salam sejahtera. Tajuk pembelajaran kita pada hari ini, Komuniti Samudera tahun 5. Kemahiran menulis, aktiviti ataupun objektif yang hendak kita capai pada hari ini. Kenal pasti kesalahan ejaan, tanda baca, penggunaan imbuhan, penggunaan kata dan struktur ayat. Standard pembelajaran 3.3.2, buku teks muka surat 146 dan 147. Baiklah murid-murid, sila rujuk buku teks muka surat 146 dan 147. Murid-murid perlu bersedia dengan buku teks masing-masing ya. Sila catat dan betulkan kesalahan yang kita akan edit ataupun yang kita akan murnikan berdasarkan pembelajaran kita pada hari ini. Baiklah, kita akan mula untuk kenal pasti kesalahan penggunaan ejaan, tanda baca, penggunaan kata, penggunaan imbuhan dan struktur ayat. Seperti biasa, kita akan baca ayat satu persatu. Dan kamu perlu bersedia dan catat setiap apa yang telah kita bincangkan pada hari ini. Baiklah, Afifi membaca buku cerita di perpustakaan mini rumahnya. Sahabatku sang penyu. Mengapakah wajah kamu tidak ceria seperti biasa? Baiklah, terdapat kesalahan di sini yang murid-murid. Sudah pasti kamu pun menyedarinya, iaitu kesalahan tanda baca. Kesalahan tanda baca ini merujuk kepada tanda seru. Tidak sesuai diletakkan di sini. Sepatutnya yang betul tanda tanya. Sebabnya ada perkataan mengapakah. Bila mengapakah merujuk kepada ayat tanya. Kita sambung lagi. Jika kamu memerlukan pertolongan, beritahulah aku. Noktah di situ. Baiklah, di sini juga ada kesalahan. Kesalahan apa? Mari kita lihat. Ya, perkataan pertolongan. Ini merujuk kepada kesalahan ejaan ya. Salah eja. Pertolongan, salah eja. Sepatutnya ejaan yang betul ialah pertolongan. U tu perlu ditukarkan kepada O. Aku pasti akan menolong kamu, kata sang pari. Jelas di sini ada juga kesalahan. Kesalahan yang biasa ya murid-murid. Baiklah, selepas noktah mesti kita akan mulakan dengan huruf besar kan? Baiklah. Ya, perkataan aku di sini sepatutnya A mestilah ditulis dengan huruf besar. Begitu juga dengan kata nama khas iaitu sang pari. Sang pari merujuk kepada kata nama khas perlu dieja dengan huruf besar bagi permulaan ayat ataupun kata sang pari. Baiklah, seterusnya, lihatlah kaki dan leher aku ini ada jaring yang tersangkut. Mari kita lihat kesalahan yang pertama. Ya, ini merujuk kepada kesalahan tanda baca. Tanda petik bagi cakap ajuk. Tanda petik yang betul bagi cakap ajuk ialah ada dua tanda petik, bukannya satu. Seterusnya bagi perkataan jaring. Jaring ini merujuk kepada kesalahan ejaan. Sepatutnya ejaan yang betul ialah J-A-R-I-N-G. Kita sambung lagi. Susah untuk aku berenang untuk mencari makan. Terdapat kesalahan di sini iaitu perkataan berenang. Perkataan berenang yang betul ialah dieja berenang. Kita sambung lagi. Pelbagai usaha sudah aku lakukan. Tiada kesalahan. Namun, begitu, semuanya tidak berhasil, kata sang penyu. Baiklah, terdapat kesalahan di sini iaitu kesalahan namun. Apa yang salah? Selepas noktah, sepatutnya ejaan yang pertama bagi perkataan namun mestilah dieja dengan huruf besar. Seterusnya kita lihat kesalahan yang lain. Ya, ejaan berhasil. Ini kesalahan ejaan. Ejaan berhasil yang betul ialah
Berhasil, bukannya berhasil. Yang betulnya S-I-L, bukan S-E-L. Begitu juga dengan kesalahan yang terakhir, iaitu tanda petik bagi penutup kata cakap ajuk, ya. Bagi ayat cakap ajuk, sepatutnya mestilah ada 2 tanda petik. Kita sambung lagi, murid-murid. Baiklah, biar aku cuba bantu kamu membuang jaring yang tersangkut itu. Tiada kesalahan. Kasihan pula aku terlihat kamu menanggung kesakitan, kata Sampari. Terdapat kesalahan di sini, ya. Mari kita lihat. Ya, kesalahan bagi perkataan terlihat. Terlihat ini merujuk kepada kesalahan apa? Ini ialah kesalahan imbuhan. Imbuhan yang betul ialah melihat. Melihat kamu menanggung kesakitan, bukan terlihat. Kita sambung lagi. Sang padi pun berusaha untuk menanggalkan jaring yang disangkut pada kaki dan leher sang penyu. Ada kesalahan di sini, iaitu kesalahan disangkut. Disangkut ini juga merujuk kepada kesalahan imbuhan. Tidak sesuai perkataan ataupun imbuhan disangkut. Imbuhan yang betul ialah tersangkut. Kita sambung lagi. Walaupun sang pari menggunakan gigi dan ekornya yang tajam, jaring tersebut masih tersangkut pada sang penyu. Ada kesalahan di sini. Mari kita lihat. Ya, kesalahan bagi perkataan menggunakan. Ini merujuk kepada kesalahan imbuhan juga. Imbuhan yang sesuai ialah imbuhan menggunakan, bukan menggunakan imbuhan yang betul. Minta maaflah sang penyu, aku tidak mampu memotong jaring ini. Talinya berlalu kuat, kata sang pari. Ada kesalahan di sini, iaitu bagi perkataan memotong. Perkataan ataupun ejaan memotong ini merujuk kepada kesalahan apa? Ini merujuk kepada kesalahan imbuhan. Imbuhan yang betul ialah memotong, bukannya memotong. Seterusnya, kesalahan bagi perkataan berlalu. Berlalu merujuk kepada kesalahan imbuhan juga, ya. Imbuhan yang sesuai ialah terlalu. Sang pari kemudiannya menjemput sang penyu berjumpa dengan sang todak. Baiklah murid-murid, terdapat kesalahan di sini, iaitu kesalahan bagi perkataan menjemput. Perkataan menjemput merujuk kepada kesalahan penggunaan kata. Perkataan yang sesuai yang betul ialah membawa sang penyu. Kita sambung lagi. Sang padi menyatakan bahawa sang todak mempunyai ramuan yang cukup untuk membantu sang penyu itu. Ada juga kesalahan di sini, iaitu bagi perkataan ramuan. Ramuan merujuk kepada kesalahan penggunaan kata juga. Tidak sesuai perkataan ramuan. Perkataan yang sesuai ataupun kata yang sesuai ialah alatan yang cukup. Setelah berjumpa dengan sang todak, sang penyu menanyakan masalah yang dihadapinya. Ada juga kesalahan di sini, iaitu bagi perkataan menanyakan. Menanyakan juga merujuk kepada kesalahan penggunaan kata. Kata ini tidak sesuai. Perkataan ataupun kata yang betul ialah menceritakan masalah. Tanpa membuang masa, sang todak terus memangkas jaring yang terlekat pada kaki dan leher sang penyu. Terdapat juga kesalahan di sini, iaitu bagi perkataan memangkas. Memangkas ini merujuk juga kesalahan penggunaan kata. Kata yang sesuai ialah memotong. Setelah berjaya, sang penyu mengucapkan tahniah kepada sang todak. Ada kesalahan di sini. Apa kesalahannya? Mari kita lihat. Baiklah, kesalahan bagi perkataan tahniah. Tahniah tidak sesuai, ya. Yang sesuai ialah mengucapkan terima kasih kepada sang todak yang telah membantunya. Semasa dalam perjalanan pulang, mereka melihat warga samudera di tepi pantai. Ayat ini tiada kesalahan. Apabila menghampiri pantai, sedang mengadakan gotong royong, mereka melihat anggota masyarakat membersihkan kawasan tersebut. Ayat ini sebenarnya ada kesalahan. Mari kita lihat. Sedang mengadakan gotong royong, mereka melihat
anggota masyarakat membersihkan kawasan tersebut. Ya murid-murid, ini merujuk kepada kesalahan apa? Ayat ini merujuk kepada kesalahan struktur ayat. Seperti yang telah cikgu ajar kamu, kita akan menggunakan cara palang ataupun teknik palang ini supaya kita mudah untuk menyusun ayat yang betul. Baiklah, kita lihat di mana yang perlu kita letakkan tanda palang. Sedang mengadakan gotong royong, kita palangkan di sini. Mereka melihat anggota masyarakat, kita palangkan. Baiklah, kita susun untuk menjadi ayat yang betul. Mereka melihat anggota masyarakat sedang bergotong royong membersihkan kawasan tersebut. Kita sambung lagi. Di kawasan darat, aktiviti rakan alam sekitar ras gotong royong disertai oleh ahli. Sebenarnya ayat ini terdapat kesalahan, iaitu kesalahan struktur ayat bagi semua perkataan ini ya. Baiklah, seperti biasa kita akan menggunakan cara palang supaya mudah untuk kita membetulkan struktur ayat yang betul. Baiklah, kita letakkan tanda palang dulu. Di kawasan darat ada tanda palang. Aktiviti rakan alam sekitar ras kita palangkan di sini. Gotong royong disertai oleh ahli. Baiklah, kita lihat ayat ataupun kita susun. Kita ubah sedikit pun tak apa untuk menjadikan struktur ayat yang betul. Di kawasan darat, aktiviti gotong royong disertai oleh anggota rakan alam sekitar ras. Ini ialah struktur ayat yang betul yang telah kita betulkan. Kita akan sambung dalam perenggan yang sama juga ya. Di dalam air pula, menolak sampah ke kawasan pantai, warga samudera bersama-sama agar dipungut senang oleh ahli ras. Di sini merujuk kepada ayat yang mempunyai kesalahan struktur ayat. Kesemua ayat ini merupakan ayat yang salah dari segi struktur ayatnya ya. Baiklah, mari kita lihat dan susun semula ayat yang salah struktur ayat ini supaya menjadi ayat yang betul. Seperti biasa, kita akan menggunakan cara palang. Kita akan letakkan palang di sini, iaitu di dalam air pula, menolak sampah ke kawasan pantai, kita palangkan. Warga samudera bersama-sama agar dipungut senang oleh ahli ras. Baiklah, selepas menggunakan cara palang, kita akan susun menjadi ayat yang betul, iaitu di dalam air pula, warga samudera bersama-sama menolak sampah ke kawasan pantai agar senang dipungut oleh ahli ras. Ini merujuk kepada ayat yang telah dibetulkan strukturnya. Baiklah, perenggan yang seterusnya. Mengapakah kamu tersenyum sendirian, Sang Penyu? Tanya Sang Pari. Baiklah, ayat ini tiada kesalahan. Kita sambung lagi. Saya bersyukur kerana anak-anak saya tidak lagi bersalah makan plastik. Baiklah, ada kesalahan di sini, iaitu kesalahan tanda baca. Ini merujuk kepada tanda petik bagi cakap ajuk. Ayat cakap ajuk sepatutnya ada dua tanda petik. Baiklah, kita lihat lagi kesalahan yang lain, iaitu bagi perkataan bersalah. Bersalah merujuk kepada kesalahan apa? Ini ialah kesalahan imbuhan. Sepatutnya imbuhan ber tidak sesuai. Imbuhan yang betul ialah tersalah makan plastik. Kita sambung lagi. Mereka menonton plastik sama seperti makanan kami, iaitu ubur-ubur. Soal Sang Penyu. Baiklah, kita lihat kesalahan bagi ayat ini, iaitu bagi perkataan menonton. Perkataan menonton ini merujuk kepada kesalahan penggunaan kata ya, kerana tidak sesuai. Kata yang sesuai ialah melihat plastik. Seterusnya, bagi perkataan ubur-ubur. Ubur-ubur merujuk kepada kesalahan apa ya?
Baiklah, ubur-ubur merujuk kepada kesalahan ejaan. Ejaan ubur-ubur yang betul ialah begini, obor, ya, bukan U. Huruf yang betul ialah O, ya, obor, obor. Seterusnya kesalahan yang dapat kita kena pasti lagi, ya, kesalahan tanda petik bagi cakap ajuk untuk penutup kata lah. Sama seperti yang atas tadi sebenarnya. Bila ada pembuka kata, mesti ada penutup kata bagi cakap ajuk ini, iaitu tanda dua petik di atas. Seterusnya, perkataan soal. Ya, soal merujuk kepada kesalahan apa? Ini merujuk kepada kesalahan penggunaan kata. Soal sang penyu tidak sesuai. Kata yang betul ialah kata sang penyu. Perenggan yang terakhir, kawasan pantai telah bersih dan samudera. Terdapat kesalahan di sini. Mari kita lihat. Ya, ini merujuk kepada kesalahan struktur ayat. Baiklah, seperti biasa kita akan betulkan struktur ayat ini. Kita akan menggunakan cara palang lah. Seperti mana yang kita dah betulkan untuk ayat-ayat yang lain. Kawasan pantai kita akan palangkan di sini. Telah bersih, kita akan palangkan, dan samudera. Selepas itu kita akan betulkan ayat ini. Kawasan pantai dan samudera telah bersih. Kita akan sambung lagi. Kawasan pantai menjadi semakin menarik dan indah. Ada kesalahan di sini, iaitu bagi perkataan kawasan. Kawasan merujuk kepada kesalahan apa? Jelas di sini ya murid-murid, kesalahannya merujuk kepada kesalahan tanda baca. Kim mestilah tulis dengan huruf besar kerana mula perkataan. Ya, mula perkataan mesti huruf besar dahulu. Seterusnya, kesalahan bagi perkataan endah. Endah ini merujuk kepada kesalahan apa? Ini ialah kesalahan ejaan. Ejaan yang betul ialah indah, bukan endah. Kita sambung lagi. Ramai pelanggan mula datang untuk berkelah dan beriadah di tepi pantai. Ada kesalahan di sini. Mari kita lihat. Kesalahannya ialah bagi perkataan pelanggan. Pelanggan tidak sesuai ya, kerana ini merujuk kepada kesalahan penggunaan kata. Kata yang sesuai ialah pengunjung. Baiklah, kita akan lihat lagi kesalahan yang lain, iaitu kesalahan bagi perkataan beriadah. Beriadah ini merujuk kepada kesalahan apa? Kesalahan ejaan. Ejaan yang betul ialah beriadah. Kita sambung lagi dalam perenggan yang terakhir. Di samudera pula tiada lagi pencemaran. Ada kesalahan di sini, iaitu kesalahan bagi perkataan pencemaran. Pencemaran merujuk kepada kesalahan imbuhan. Imbuhan yang sesuai, yang betul ialah pencemaran. Seterusnya, warga dapat berenang dengan bebasnya samudera. Di sini jelas kita dapati merujuk kepada kesalahan struktur ayat. Ya. Kesalahan struktur ayat bagi semua ayat ini, dan kita akan betulkan dengan menggunakan cara palang. Warga dapat berenang, kita palangkan dengan bebasnya. Kita palangkan lagi samudera. Kita akan betulkan struktur ayat ini menjadi warga samudera dapat berenang dengan bebasnya. Kita sambung lagi. Warga samudera juga membiak dengan cepatnya. Ada kesalahan di sini, iaitu bagi perkataan membiak. Membiak merujuk kepada kesalahan imbuhan. Imbuhan yang betul ialah membiak, bukan membiak. Kita akan lihat ayat yang seterusnya. Mereka hidup dalam keceriaan. Ada kesalahan di sini, iaitu bagi perkataan hidup. Hidup merujuk kepada kesalahan apa? Ini ialah kesalahan ejaan. Ejaan yang betul ialah hidup. Ya, U bukannya O. Seterusnya, kesalahan tanda seru. Kesalahan tanda seru tidak sesuai untuk ayat ini. Tanda yang sesuai ialah
tanda noktah. Ya, tanda baca noktah yang sesuai bagi pengakhiran ayat. Kesimpulannya, semoga murid-murid dapat memahami pembelajaran pada hari ini dan diminta untuk menyalin semula perenggan yang telah diedit kesalahan ejaan, tanda baca, imbuhan, penggunaan kata dan struktur ayat dengan kemas. Baiklah murid-murid, jangan lupa untuk menyelesaikan tugasan pada hari ini ya. Tulis hari dan tarikh, tajuk. Kamu juga boleh rujuk kembali video yang telah kita belajar pada hari ini untuk menyelesaikan tugasan. Contoh telah cikgu berikan, kamu juga boleh menggunakan warna atau garis, kata yang telah diedit, tanda baca, penggunaan imbuhan, kata dan struktur ayat dengan kemas. Kamu juga perlu memaklumkan kepada cikgu setelah selesai menyelesaikan tugasan. Terima kasih.